Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majelis E-Seminar Empowering Communities to Sustainable Infrastructure, a Civil Engineering Approach to Combat Poverty. Anjuran pelajar kejuruteraan awam, Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Saya Muhammad Osama bin Sangkar akan mengacarakan majelis pada pagi ini dengan penuh ilmu. Terima kasih atas kesudian para hadirin menyertai seminar ini yang bertujuan mendidik dan membina kesadaran mengenai pentingnya infrastruktur mampan dalam membasmi kemiskinan. Majelis ini dimulakan dengan menjemput pengarah program, Saudara Muhammad Huzaiman bin Khairuddin untuk menyampaikan ucapan haluan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pencara penasihat program Encik Zulkifli bin Ismail, para penceramah jemputan, ahli panel, rakan-rakan pelajar, serta semua peserta seminar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir dan terlibat dalam menjayakan e-seminar ini. Khususnya kepada pensyarah kami yang sentiasa memberi bimbingan dan sokongan. Program ini bertemakan Empowering Communities Through Sustainable Infrastructure yang memberi fokus kepada peranan kejuruteraan awam dalam membasmi kemiskinan, terutamanya melalui pembangunan infrastruktur yang cost efektif, lestari, dan sesuai untuk komuniti luar bandar. Objektif utama kami adalah untuk memberi kesedaran bahawa jurutera bukan sahaja membina bangunan, tetapi membina kehidupan yang lebih baik. Kami juga ingin membuka ruang kepada pelajar dan komuniti untuk mencadangkan idea dan inovasi ke arah pembangunan mampan. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bekerja keras menjayakan program ini, serta para peserta yang turut serta secara aktif. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang dikongsi hari ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di masa akan datang. Sekian sahaja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada Saudara Huzaiman atas ucapan yang membakar semangat. Seterusnya, marilah kita sama-sama menonton tayangan video ringkas berkaitan infrastruktur mampan dan peranannya dalam pembangunan komuniti.
tiba masa untuk sesi ucapan utama yang pertama bertajuk peranan kejuruteraan awam dalam pemberdayaan community. Dengan itu, majelis dengan hormatnya menjemput saudara Gabriel Everin Jupirin, merangkap konten dan speaker manager untuk menyampaikan ucapan beliau. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar karena memberikan saya peluang untuk berfungsi pandangan dalam seminar ini yang bertemakan pembangunan mapan dan pemerkasaan community. Tajuk yang akan saya sampaikan pagi ini ialah peranan kejuruteraan awam dalam pemberdayaan community. Para peserta sekalian, apabila kita menyebut kejuruteraan awam, ramai membayangkan struktur besar seperti bangunan, pencakar langit, jembatan atau proyek. Namun begitu, peranan sebenarnya seorang jurutera awam lebih mendalam. Yaitu sebagai pembina asas kehidupan harian masyarakat. Pemberdayaan community bermaksud menyediakan peluang, akses, dan kemudahan agar sebuah community dapat berdikari, berkembang, dan keluar daripada kitaran kemiskinan. Kejuruteraan awam membantu dalam hal ini melalui pembangunan infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, sistem pembentungan, jaringan jalan raya, dan yang inklusif. Sebagai contoh, pembinaan sistem pengadaan air hujan di kampung-kampung terpencil telah membolehkan penduduk mendapat sumber air bersih secara berterusan. Ini meningkatkan kesehatan, menjimatkan massa, dan membolehkan mereka memberi tumpuan kepada aktiviti ekonomi dan pendidikan. Selain itu, pendekatan kejuruteraan yang lestari menggunakan bahan pembinaan tempatan sistem tenaga boleh diperbaharui dan bentuk mesra iklim. Bukan saja menjimatkan kos, malah memberi peluang ekonomi kepada komunitas setempatan. Lebih penting lagi, pemberdayaan ini menjadi lebih berkesan apabila komunitas sendiri dilibatkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan. Kejuruteraan awam yang baik bukan saja membina kemudahan fisikal, tetapi juga menggalakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Hadirin sekalian, apa yang ingin saya tekankan ialah kejuruteraan awam bukan semata-mata kerja teknikal. Ia adalah bidang yang menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Apabila kita membina jalan raya, kita membuka laluan kepada peluang. Apabila kita membina sistem seliran yang baik, kita melindungi kediaman dan kehidupan. Semua itu adalah bentuk pemberdayaan. Kesimpulannya, peranan jurutera awam sangat penting dalam membentuk masa depan komuniti yang lebih seimbang, berdikari dan lestari. Kita bukan saja membina infrastruktur, tetapi turut membantu membina harapan dan masa depan yang lebih baik. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Terima kasih Encik Gabriel. Seterusnya, saya sendiri akan membawa ucapan bertajuk infrastruktur inovatif untuk pengurangan. Seterusnya, saya sendiri akan membawakan ucapan bertajuk infrastruktur inovatif untuk pengurangan kemiskinan di kawasan luar bandar. Dengan itu, saya menjemput diri saya sendiri, yaitu Muhammad Osama bin Sangkar, selaku Technical dan Logistik Koordinator untuk menyampaikan ucapan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta seminar yang dihormati. Terima kasih kepada pihak penganjur atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi tentang satu topik yang sangat penting, yaitu infrastruktur inovatif untuk pengurangan kemiskinan di kawasan luar bandar. Hadirin sekalian, kemiskinan di kawasan luar bandar merupakan satu cabaran yang masih wujud di banyak tempat, bukan saja di negara membangun, malah juga di negara yang maju. Akses kepada infrastruktur asas seperti jalan, air bersih, elektrik, dan komunikasi masih menjadi kekangan utama yang menghalang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di luar bandar. Sebagai pelajar kejuruteraan awam, saya percaya bahwa infrastruktur adalah pemangkin utama dalam membasmi kemiskinan. Tetapi bukan sembarangan infrastruktur. Kita perlukan infrastruktur yang inovatif, yaitu
yang bersifat kos rendah, mesra alam, mudah diselenggara, dan paling penting sesuai dengan keperluan komuniti setempat. Contohnya, penggunaan sistem penapisan air mudah alih menggunakan bahan semula jadi seperti pasir, arang, dan batu boleh disediakan pada kos yang sangat rendah tetapi memberi impak besar terhadap kesehatan penduduk. Begitu juga dengan sistem jalan berasaskan bahan tempatan seperti batu, laterit, dan penstabil tanah yang boleh dibina dengan kos jauh lebih rendah berbanding kaedah konvensional tetapi tetap berfungsi dengan baik untuk kegunaan komuniti desa. Hadirin sekalian, infrastruktur inovatif juga boleh dilahirkan daripada kerjasama antara komuniti dan institusi teknikal atau IPT. Contohnya, pelajar kejuruteraan boleh bekerja sama dengan NGO atau kampung angkat untuk menjalankan proyek seperti pemasangan panel solar skala kecil, pembinaan sistem tadahan air hujan, pembinaan jambatan gantung, pejalan kaki untuk kawasan sungai. Apa yang penting adalah kita bukan sekedar membina, tetapi juga melatih, melibatkan, dan membina pengetahuan kepada komuniti agar mereka dapat menyelenggarakan kemudahan tersebut secara berterusan. Sebagai penutup, izinkan saya simpulkan bahwa infrastruktur inovatif bukanlah semata-mata tentang teknologi baru, tetapi ia juga penyelesaian yang bijak, mudah, dan relevan, yang mampu memberi kesan besar kepada kualiti hidup masyarakat di luar bandar. Sebagai jurutera masa depan, inilah cabaran peluang kita untuk menjadi penyelesai masalah dan memahami realiti masyarakat dan menjumbang secara berkesan kepada pembangunan negara. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua. Sekarang marilah kita berehat seketika, sambil itu mari kita saksikan slide pembentangan ringkas dan berhibur dengan kuis mini yang disediakan. End poverty in all its forms everywhere. Listen to this. It seems unthinkable, but it's true. Today, in 2018, more than 700 million people still live in extreme poverty. In other words, with less than $1.90 per day. In order to be able to end this in 20 years' time, $175 million per year would be needed. But you know what? It's less than 1% of the total income of the richest countries in the world. Let's act now. But how? By intervening in our own circles and widening them. There's someone who has already achieved it. Father Angel opened the San Antone Church 24 hours, 365 days per year, so that people can have coffee, change their baby, sleep, receive medical attention, and legal advice. Thanks to him, there is a place that grants dignity and human warmth. Besides that, he opened a food bank through his NGO Messengers of Peace, as well as a chain of 3 restaurants so far, open to people in poverty or social exclusion, the Robin. You also have in your hands more power than you imagine. For example, 1. In your daily consumption, prioritize fair trade products, whose profits ensure its producers decent life conditions. 2. Once a week, participate in social charity canteens or converse with the homeless. 3. Donate clothes, toys, products for baby care, books, household appliances, or any product in a good state that can help people that may need it. 4. Collaborate and boost microcredit programs and professional training so that people can exit the poverty cycle in a sustainable and long-lasting way. 5. Spread content in social networks as well as clicking like. Tell us about your contributions to the ads using our hashtag. Every day, there is a new opportunity to reduce poverty until eliminating it. Choose yours. Choose all of them. Sesi diteruskan dengan sesi panel bertajuk Bahan dan Kaedah Mampan Pemangkin Perubahan untuk Komuniti yang Kurang Bernasib Baik. Baiklah, terima kasih Osamo. Saya Aiman Farhan bin Jafar akan bertindak selaku moderator sesi ini. Dijemput para panelis untuk berkongsi pandangan dan para peserta dialu-alukan untuk bertanya soalan di akhir sesi. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang masih setia bersama seminar kita hari ini. Kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi panel yang bertajuk Bahan dan Kaedah Mampan Pembangkit Perubahan untuk Komuniti yang Kurang Bernasib Baik. Tujuan sesi ini adalah untuk mengupas dengan lebih mendalam
bagaimana bahan dan kaidah pembinaan yang bersifat mampan boleh membawa perubahan sebenar kepada komuniti yang memerlukan, terutamanya di kawasan luar bandar atau terpinggir. Bersama saya hari ini ialah para panelis yang terdiri daripada rakan-rakan pelajar kita yang telah membuat kajian dan penyelidikan dalam bidang berkaitan. Saya ingin tunjukkan soalan pertama kepada pengarah program kita sendiri, yaitu Muhammad Uzaiman bin Khairuddin. Apakah contoh bahan binaan mampan yang sesuai digunakan untuk proyek community di luar bandar? Terima kasih Saudara Aiman Farhan. Antara bahan yang kami lihat sangat berpotensi ialah bata tanah liat yang distabilkan dan juga bambu. Bahan-bahan ini mudah didapati secara tempatan, mesra alam, dan kos pembuatannya jauh lebih rendah berbanding bahan komersial. Selain itu, penggunaan bahan ini mengurangkan pergantungan kepada simen yang mempunyai kesan karbon yang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Encik Sulaiman. Untuk soalan kedua, saya ingin tunjukkan kepada panel kita yang kedua, yaitu Gabriel Everin Jopirin. Dari sudut kaedah pembinaan, apakah pendekatan yang sesuai untuk komuniti yang kurang berkemampuan? Terima kasih Aiman. Salah satu pendekatan paling berkesan ialah kaedah pembinaan berasaskan community, yaitu community based construction. Konsep ini membolehkan kampung terlibat sendiri dalam pembinaan melalui latihan asas atau bimbingan. Ya, bukan hanya menggunakan prosedur, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemudahan yang dibina. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Gabriel atas jawaban yang sangat baik. Untuk soalan ketiga, saya ingin tunjukkan kepada kita punya pengacara majelis, yaitu Muhammad Osamo. Bagaimanakah kita boleh pastikan infrastruktur yang dibina kekal dan tidak terbiar selepas siap? Menurut pandangan saya, aspek penyelenggaraan perlu dirancang dari awal. Ini termasuk melatih wakil komuniti dalam kerja penyelenggaraan asas, menggunakan reka bentuk mudah ubah, dan menjalin hubungan jangka panjang dengan institusi pendidikan atau NGO yang boleh memantau secara berkala. Pendek kata, kita perlu wujudkan ekosistem sokongan, bukan sekadar bina dan tinggalkan. Oke, terima kasih kepada pengacara majelis kita, Muhammad Osamo, dan juga terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang sangat bernilai. Kini saya buka ruang kepada peserta untuk bertanya soalan kepada mana-mana panelis. Anda boleh type di ruangan chat atau unmute secara bergilir. Oke, terima kasih sekali lagi pada para panelis dan semua peserta. Apa yang kita pelajari hari ini ialah bahawa pembangunan mampan tidak memerlukan teknologi mahal, sebaliknya memerlukan kefahaman, empati dan inovasi yang sesuai dengan komuniti setempat. Semoga sesi ini memberi inspirasi dan panduan kepada Anda semua. Kita akan teruskan dengan sesi seterusnya sebentar lagi. Oke, terima kasih. Kini kita beralih ke sesi pembentangan pelajar. Pelbagai cadangan proyek infrastruktur mampan akan dipersembahkan. Panel juri dijemput untuk memberikan maklum balas selepas setiap pembentangan. Oke, jangan. Sesi seterusnya ialah bengkel interaktif bertajuk Mereka Infrastruktur. Oke. Sesi seterusnya ialah bengkel interaktif bertajuk Mereka Infrastruktur Kos Rendah Impak Tinggi. Demonstrasi langsung dan aktiviti penglibatan peserta akan dilancarkan dalam sesi ini. Sebagai penutup, kita akan mendengar rumusan dan mesej utama seminar pengagihan sijil akan diumumkan kemudian melalui email. Akhir kata, jutaan terima kasih kepada semua penceramah, panel, peserta, dan pihak penganjur atas kerjasama menjayakan majelis ini. Dengan itu, kami sudahi majelis dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.